Tetapi saya ingin merujuk perlembagaan itu sendiri, khususnya perkara 159/5 itu jelas disebut bahawa hal-hal berkaitan dengan yang sekarang pancang-pancang kenegaraan yang teras itu tidak boleh dirubah, perlu perkenan raja-raja sebelum dibuat sebarang cadangan pindaan dan sebagainya. Saya merujuk supaya saya tidak dianggap membuat suatu cereka atau fiction. Ini berdasarkan perkara 159 pasal 5 jelas disebut dalam perlembagaan persekutuan bahawa perkara yang berkaitan dengan kedudukan Islam, orang Melayu dan Bumiputera, raja-raja Melayu sama sekali tidak boleh dipindah melainkan dengan persetujuan Majlis Ahli Raja, walaupun diluluskan dengan sokongan oleh semua ahli parlimen. Tidak mudah kalau nak mengatakan 2/3 suara mau merubah dengan bahasa kedudukan raja, kedudukan Islam, itu tidak boleh berlaku, melainkan, dan saya kira tentulah Majlis Raja-Raja tidak akan dengan mudah untuk menerima cadangan pindahan itu. Jadi secara khusus juga disebut undang-undang yang tidak boleh dipindah tanpa perkenan atau persetujuan Majlis Raja-Raja itu disebut dengan rinci. Peruntukan bahagian 3 perkara 38, 6, 34, 70, 71, 1, 72, 4, 152 soal bahasa Melayu bahasa rasmi, perkara 152 dalam perlembagaan, 153 tentang hak atau kedudukan istimewa Melayu Bumiputera ini tidak boleh diluluskan tanpa persetujuan atau perkenan Raja-Raja Melayu. Sangat penting perkara ini, khususnya kepada orang Melayu Islam. Jangan meremehkan peruntukan ini sebagai peruntukan yang menyenangkan hati saja. Jadi mesti ada perjuangan mempertahankannya, melestarikannya. Jangan sampai keadaan merubah itu baru orang Melayu Islam tidak bangkit semula. Mungkin keadaan sudah terlewat. Pastikanlah bahawa pancang-pancang kenegaraan tidak dirungkaikan, tidak dirubah, tidak dirobekkan, kerana inilah asas kestabilan kehidupan masyarakat Malaysia selama ini. Kebanyakan perkara itu saya singgung saya ulas dalam buku saya Mencari Makna Diri Melayu, Renungan untuk Bangsaku, kerana soal Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan raja-raja Melayu, bahasa Melayu, bahasa bangsa, bahasa rasmi, hak ataupun kedudukan istimewa orang Melayu Bumiputera, perkara yang semua sudah diperlembagakan. Jadi tidak patut dan tidak boleh diungkit. Tidak boleh ada satu percubaan untuk merubah lanskap politik ataupun kehidupan di negara kita dengan satu konsep Malaysia baharu yang bertentangan dengan realiti sejarah dan realiti kehidupan kita. Dan selama ini saya kira kalau tidak timbul hasutan-hasutan, masyarakat bukan Melayu pun faham, dan kehidupan harum itu berlaku berpuluh-puluh tahun. Bahkan kalau dicampur dengan waktu zaman penjajahan sudah lebih 100 tahun. Tapi sekarang kalau diungkit-ungkit, dihasut pula jadi golongan yang tidak faham, akan mungkin timbul kegairahan untuk menentang peruntukan perlembagaan. Dan ini adalah tanggungjawab semua rakyat bagi saya untuk memahami, menghayati, mendukung perlembagaan yang menjadi undang-undang tertinggi bagi negara kita. Demikianlah saya kira secara ringkas bicara saya tentang salah satu isu yang sangat penting diberi perhatian oleh seluruh rakyat, termasuk pemimpin. Pemimpin juga perlu kejelasan tentang perkara ini. Jika pemimpin sendiri tidak jelas, maka masyarakat di bawah itu akan lebih tidak jelas dan mungkin lebih keliru. Mudah-mudahan cara ringkas ini dapat menimbulkan keinsafan. Pentingnya kita mendaulatkan perlembagaan sesuai dengan rukun negara lah. Keluaran perlembagaan perkara ketiga. Tapi kalau kita tidak menghormati, tak menghayati dan tidak mendukung, apa artinya rukun negara yang dihafal, dicetak di belakang kulit buku latihan dan sebagainya itu, dipamerkan dalam bingkai yang cantik? Tak ada makna kalau kita tidak menghormati, menghayati dan mendukung perlembagaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.